Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini panas. Ini sebenarnya yang berlaku sehingga Ziyad terlepas pingat emas. Berita sepenuhnya. Ini sebenarnya yang berlaku sehingga Ziyad terlepas pingat emas. Sebagaimana maklum bahawa keputusan pertandingan lontar peluru F-20 yang melibatkan atlet negara Muhammad Ziyad Zulkifli yang telah beraksi cemerlang dengan 2 kali memecahkan rekod dunia dan menduduki tempat pertama dengan lontaran 17,94 meter telah dibatalkan oleh pengadil pertandingan ekoran dari kelewatan. Ziyad dan 2 atlet dari Ecuador dan Australia melaporkan diri ke pusat panggilan courtroom sebelum acara dilangsungkan. Keputusan ini dibuat oleh pengadil pertandingan ekoran dari satu bantahan yang diterima dari atlet Ukraine bahawa ketiga-tiga atlet tersebut telah lewat melaporkan diri dan ini adalah bertentangan dengan peraturan pertandingan olahraga World Para Athletic di Para 5, di mana seorang atlet tersebut boleh dihalang menyertai pertandingan kerana kelewatan melaporkan diri ataupun dibenarkan menyertai pertandingan tertakluk kepada keputusan pengadil mengenai kesalahan kelewatan melaporkan diri ke pusat panggilan courtrooms tersebut. Sekiranya kesalahan tersebut terbukti dilakukan, maka keputusan atlet terbabit akan dicatatkan sebagai DNS. Keputusan pertandingan bagi Ziyad dan atlet dari Ecuador dan Australia telah diputuskan sebagai DNS atau Did Not Start. Kronologi tersebut, kejadian tersebut terjadi adalah kerana kelewatan yang didakwa berlaku apabila ketiga-tiga atlet masih berada di trek latihan dan hanya bergerak ke pusat panggilan tersebut pada masa panggilan yang tertera, iaitu pada jam 5.55 petang waktu Tokyo. Ekoran dari hujan yang turun selain dari keadaan di kawasan tersebut yang agak padat dengan atlet-atlet dari acara-acara yang lain, ketiga-tiga atlet tersebut telah terhalang untuk memasuki pusat panggilan dan pada ketika itulah mereka didakwa telah lewat melaporkan diri. Terdapat bantahan lisan oleh pegawai dari Ukraine pada ketika itu bahawa ketiga-tiga atlet tersebut sepatutnya tidak dibenarkan masuk ke pusat panggilan. Selepas merayu supaya dibenarkan masuk ke pusat panggilan, maka mereka dibenarkan untuk menyertai pertandingan secara bersyarat ando protes seperti yang dibenarkan dalam peraturan pertandingan seperti tersebut di atas. Semasa pertandingan berlangsung, pegawai pasukan Malaysia telah menerima pesanan ringkas bahawa terdapat bantahan rasmi terhadap penyertaan atlet negara dan atlet Ecuador dan Australia dan pengadil pertandingan mengklasifikasikan bahawa penyertaan ketiga-tiga atlet tersebut adalah bersyarat dan akan dianggap DNS. Pegawai Malaysia termasuk Ecuador dan Australia diminta hadir sekiranya ingin membuat rayuan terhadap keputusan pengadil tersebut. Pada ketika itu Ziyad telah pun memecahkan atau mencatatkan keputusan pecah rekod seperti yang disaksikan oleh seluruh dunia. Kontijen Malaysia diketuai oleh Ketua Kontijen Datuk Seri Megat di Sahriman bersama-sama delegasi dari Ecuador dan Australia telah mengemukakan penjelasan dan seterusnya mengemukakan rayuan rasmi kepada jawatan kuasa pertandingan para olahraga dengan memberikan justifikasi yang diharapkan dapat dipertimbangkan supaya penyertaan dan catatan yang dibuat oleh ketiga-tiga atlet tersebut sepatutnya dibenarkan dan bantahan Ukraine tersebut sepatutnya bukanlah satu kesalahan yang disengajakan selain dari ketiga-tiganya telah pun dibenarkan bertanding, tetapi keputusan juri rayuan olahraga tetap memihak kepada keputusan awal pengadil pertandingan yang memutuskan bahawa kesalahan telah dilakukan oleh ketiga-tiga atlet tersebut. Rayuan Malaysia, Ecuador dan Australia telah ditolak oleh juri rayuan para olahraga World Para Athletic WPA. Ketua Kontijen Malaysia akan meneruskan rayuan Malaysia ke mesyuarat ketua-ketua kontijen pagi ini. Ketua kontijen turut memaklumkan bahawa sekiranya mesyuarat tersebut turut tidak memihak kepada Malaysia dan keputusan yang dibuat oleh pengadil pertandingan dan juri rayuan para olahraga Sukan Paralimpik Tokyo 2020 adalah kekal. Majlis Paralimpik Malaysia (MPM) dan Persatuan Olahraga Para Malaysia akan membuat bantahan rasmi kepada Majlis Paralimpik Antarabangsa (IPC) dan World Para Athletic (WPA)
supaya dipertimbangkan semula rayuan ketiga-tiga negara tersebut agar penyertaan dan catatan mereka bagi acara lontar peluru F-20 para olahraga di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 perlu diiktiraf sebagai penyertaan dan catatan rasmi kejohanan tersebut. Namun demikian, bantahan ini hanya boleh dilakukan selepas tamasya Tokyo Paralimpik 2020 berakhir. Sementara itu, kita terpaksa menerima keputusan acara tersebut seperti yang diputuskan. Sumber dipetik dari T. Lian Ke. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Berita dipetik dari MH Daily. Bye-bye.